Selamat pagi diucapkan kepada empat tekun. Okey, empat tekun. Sekali lagi kamu bersama saya, Cikgu Cuing, untuk pembelajaran PDP Art. Okey, yang seterusnya. Sebelum Cikgu teruskan, okey, ingin Cikgu sebut nama ahli grup yang ada dalam grup ini. Yang pertama, Ruth Gian. Yang kedua, Kogila Devi. Yang ketiga, Che Xiaotong. Empat, Sonia. Seterusnya, Mu Kewei. Seterusnya Selina Chia, Auni Damia dan Haikal. Okey, selama 9 ahli sahaja. Maksudnya kelas kita ada 13 orang. Jadi cikgu harap kawan-kawan yang lain tu boleh add. Okey, tolong add kawan-kawan kamu yang lain. Boleh tak? Okey, cuba add kawan-kawan yang lain. Okey. Sebelum ini cikgu minta maaf. Okey, banyak PDPR kita terganggu sebab cikgu nak menyiapkan jadual waktu. Untuk sesi pembelajaran yang berkapasiti penuh. Bermaksud kapasiti penuh ialah kita perlu belajar daripada 7.40 sampai 2.10. Okey, harap semua bersedia. Okey. On off kita dah masuk bab 4. Okey, dalam bab 4 cikgu percaya kamu dah belajar tentang pandan darat fizikal, pandan darat budaya dalam peta topografi. Okey, apa yang kita akan belajar dalam bab ini? Yang pertama, okey, kita akan membezakan antara ciri pandang darat fizikal dan juga ciri pandang darat budaya. Okey, 4.2 ialah ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya berdasarkan simbol dalam peta topografi. Okey, 4.1 tu kita tengok yang sebenar lah, yang kita nampak realiti dunia kita yang sebenar. 4.2 tu kita bezakan berdasarkan simbol-simbol yang ada dalam peta topografi. Sama ada dia lah pandan darat fizikal maupun pandan darat budaya. Dan yang ketiga kita nak buat hubung kait. Apa kaitannya pandan darat fizikal dan juga pandan darat budaya. Okey. Jadi tak mulai makan masa, kita terus ke slide seterusnya. Okey. Ciri pandang darat. Okey. Pandang, tengok darat. Apa yang ada? Okey. Ada dua benda saja. Yang pertama, fizikal. Yang kedua, budaya. Okey, antaranya ialah apa yang ada dalam fizikal ini? Yang pertama ialah kita tengok pelbagai ciri semula jadi seperti bentuk muka bumi, okey, saliran laut, tumbuhan semula jadi. Yang kedua, okey, ialah yang kita pandang kat dalam ni kita ada boleh tengok ciri budaya. Apa itu ciri budaya? Ciri budaya ialah kamu tengok pelbagai ciri buatan manusia seperti guna tanah, kegiatan ekonomi dan juga pertempatan, kemudian sosial dan juga pengangkutan. Okey. Nampak pening kan? Kalau pening, kalau kamu tak faham, maksudnya kamu dah pening daripada dulu lagi lah. Sebab benda ni kita belajar masa tingkatan 1, 2 dan 3. Jadi, adalah, okey, adalah pelajar cikgu yang abang-abang kakak kamu. Dia kata macam mana nak bezakan dua ni. Jadi cikgu share lah pada kamu. Dia cakap senang saja. Fizikal, Tuhan buat. Maknanya benda yang terjadi secara semula jadi. Bukan manusia yang buat. Budaya ialah ciptaan manusia. Apa benda yang manusia ubah, apa benda yang manusia buat, itu ialah ciri budaya. Okey, harap kamu boleh beza antara fizikal dan budaya. Fizikal, Tuhan buat. Budaya, kita sendiri yang buat. Okey, mari kita tengok seterusnya. Okey, kita tengok dalam peta topo ini. Okey, nak senang tengok topo ni kecil kan. Kita tengok dalam simbol-simbol lah, dalam petunjuk yang ada. Okey, dalam peta topografi ini. Kita tengok yang pertama. Okey, bukit. Bukit, kita ada simbol bukit. Dan juga kita ada tanda tinggi. Okey, tanda tinggi ini menunjukkan kawasan ini adalah kawasan bukit. Jadi, ada tak manusia yang buat bukit? Ada kan? Jadi, bukit tu siapa buat? Tuhan. Kalau Tuhan, maksudnya itu ialah ciri fizikal. Yang kedua, kamu tengok simbol sungai. Sungai, okey, sungai. Okey, kamu tengok dalam peta topo ada sungai.
Ada juga tak ada, dia tak ada simbol sungai, dia ada tanda aras. Tanda aras ini juga menunjukkan ini adalah kawasan sungai. Jadi sungai, ada tak manusia buat sungai? Ada. Siapa? Siapa buat? Tak ada kan? Jadi sungai juga ialah ciri pandan darat fizikal. Yang kedua ialah hutan. Okey, hutan. Okey, hutan juga ialah ciri semula jadi dan juga paya. Okey, jadi semua ini kita tengok merupakan ciri fizikal. Yang contoh-contoh lain kamu tengok kat sini ada paya, kontur, okey, sungai dan seterusnya. Kita tengok apa pula ciri bandar budaya. Kita tengok ke pertama ialah sekolah. Tuhan buat ke sekolah? Ada manusia yang buat sekolah. Okey, boleh. Jadi sekolah ialah ciri budaya. Kita tengok yang kedua, masjid. Cikgu, masjid ni rumah Tuhan. Jadi, masjid ni ciri budaya ke ciri fizikal? Rumah Tuhan. Tapi siapa yang buat? Manusia. Kalau manusia buat, maksudnya ciri budaya. Ya, okey, seterusnya ialah jalan. Kamu tengok jalan. Jalan kan, ada jalan lurus, ada turun naik, bukit, bengkang, bengkok, jalan kereta api. Semua ini adalah ciptaan manusia. Seterusnya penempatan, rumah, banglo, flat, sekolah, penempatan kan, kemah, apa lagi? Manusia tinggal kat mana lagi? Segala benda tempat yang manusia tinggal tu kita panggil penempatan kan. Jadi itu ialah ciptaan manusia. Jadi pandan darat budaya seperti juga padi kan. Manusia yang tanam padi, manusia yang tanam getah, manusia yang tanam kelapa sawit. Jadi dia tidak tumbuh secara semula jadi. Kalau tak tumbuh semula jadi, tak tumbuh secara semula jadi, maksudnya ini ialah ciri pandan darat budaya. Okey, boleh faham? Faham tak faham? Kita tengok ke slide seterusnya. Seterusnya kamu tengok, kita akan belajar tentang simbol. Simbol ni bila nak guna? Bila kita nak guna simbol? Mana nak jumpa simbol ni? Mana boleh jumpa simbol? Simbol ni biasanya kita jumpa dekat peta topografi. Kalau kita nak lukis semua benda dalam peta topografi itu, tak siaplah peta itu. Jadi kita gantikanlah maklumat-maklumat itu dengan simbol. Jadi apa itu simbol? Okey, simbol ialah bahan grafik dalam peta topografi, ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya mudah dikenal pasti menggunakan simbol. Simbol terbahagi kepada 5. Yang pertama simbol titik. Okey. Yang kedua ialah dalam bentuk garisan. Ketiga ialah bentuk kawasan. Keempat bergambar dan juga singkatan perkataan. Okey. Biasanya simbol-simbol ini boleh mewakili ciri-ciri fizikal dan juga ciri-ciri budaya yang terdapat dalam peta topografi. Okey, mari kita tengok. Simbol titik. Okey, ini adalah contoh-contoh simbol titik. Maknanya kita mewakili, okey, contoh di sini masjid, gereja, tokong, kuil, wat. Kan? Masjid tu mana? Ialah rumah ibadat kan. Semua ni simbol-simbol rumah ibadat. Tempat kita, dengan kata lain rumah Tuhan lah. Okay, rumah Tuhan. Orang kata tempat kita jumpa Tuhan. Kan. Okay, jadi masjid, gereja tu untuk Kristian, tokong untuk apa? Tokong untuk apa? Untuk Buddha, kuil untuk agama Hindu dan wat. Wat ni untuk agama Buddha juga. Okay. Buddha ada 2. Okay. Jadi seterusnya kita tengok simbol titik juga boleh mewakili simbol stesen perhentian. Kamu lihat sini contoh sendirilah. Lintasan kereta api, derek minyak, rig minyak, ciri ekologi, perkuburan, kubur, tanah kubur. Kubur tu pakai simbol titik. Empangan, kamu tengok sendiri. Ini empangan. Jangan kata ini sperma. Ini bukan sperma tau. Ini empangan. Kalau sperma ni macam, kan, tak tahulah jadi apa. Seterusnya ialah air terjun, jeram, air tangki, dan banyak lagi. Okey, banyak lagi kamu akan jumpa. Okey. Dan dalam ciri-ciri simbol titik ini dia boleh mewakili, saya dah sebut tadi kan. Dia boleh mewakili ciri kebudayaan, pengangkutan perhubungan, kegiatan ekonomi, kegiatan istimewa, hidrologi dan ketinggian. Kita tengok
simbol yang kedua, iaitu simbol garisan. Okey, iaitu grafik bagi mewakili suatu hubungan. Garisan memanjang dalam peta topografi seperti sungai, jalan, rel dan sempadan. Jadi, untuk mewakili benda-benda yang kita nak tunjukkan dia tu panjang. Maksudnya biasanya kita nak yang simbol-simbol garisan ni kita boleh ukur dia punya jarak berapa meter, berapa kilometer. Jadi kamu boleh baca sendiri contoh-contoh kat sini. Boleh Okey, biasanya kita guna untuk ukur sungai, untuk mewakili sungai. Okey, sungai ni jangan kita terikat dengan sungai saja. Ada macam-macam. Kamu tengok ada talian empat air, ada terowong. Okey, sungai dua garisan, sungai satu garisan. Ada juga mewakili jalan raya, ada jalan raya kembar, jalan raya tunggal. Okey. Ada juga mewakili sempadan. Antara bangsa macam ni sempadan dia. Sempadan antara negeri, kan? Jadi kamu boleh tengok sendiri. Jadi kita tengok seterusnya ciri yang ketiga. Okey. Simbol garisan ialah kawasan grafik yang menggunakan satu kawasan yang luas. Okey. Okey. Ini bukan simbol garisan, sorry. Ini ialah simbol kawasan. Salah typing ni. Okey, salah typing Cikgu Kamar. Sebab slide ni bukan saya buat. Slide ni saya ambil daripada Cikgu Kamar, kawan saya, orang hebat geografi ya, orang hebat geografi di Pahang. Okey, dan juga di Malaysia sebenarnya. Jadi kalau cikgu buat slide ni tak siap. Jadi kita ambil je lah slide kawan cikgu. Jadi yang ketiga ini ialah simbol kawasan. Simbol kawasan ialah grafik yang mewakili suatu kawasan yang luas dalam peta topografi. Seperti kawasan hutan, paya, getah, bandar, lombong dan kontur. Jadi kawasan-kawasan ini kita kena guna simbol-simbol macam ni lah. Okey, kamu boleh tengok sendiri kalau getah macam ni, sawit macam ni, kelapa macam ni. Okey, tapi nampaklah bentuk tu nak jadi bentuk. Kalau berluka bentuknya macam ni. Rumput ini betul lah rambut macam ni. Okey, bentuk kolam semua. Ini ialah simbol kawasan. Okey, seterusnya. Simbol bergambar. Okey, simbol bergambar. Okey, salah typing lagi. Okey, ini ialah simbol bergambar, iaitu simbol grafik yang menggambarkan bentuk asal suatu objek dalam peta topografi seperti pasir, tebing, tinggi dan kuari. Okey, kamu boleh tengok sendirilah contoh ni. Dan ada juga yang seterusnya ialah simbol perkataan, iaitu perkataan yang diringkaskan untuk menjimatkan ruang untuk dimahami. Jadi pakai short form lah dengan kata lain. Seperti BKT. BKT tu apa? Bu. KTG tu apa? Tanjung. BP tu apa? Balai Polis. DISP tu apa? Dispensary. PPT tu apa? PPT. Boleh jumpa tak PPT tu apa? PPT ialah pejabat pos dan telegraf. Okey. Okey, jadi kamu tengoklah sini hospital macam mana. Okey. J titik. J titik tu bukan janda. J titik itu jeram. Okey, kamu boleh tengok sini banyak short form yang kita pakai. Okey. Tapi short form ini memang dah tetap. Kamu tak boleh tukar sendiri. Okey, contohnya kamu nak tukar kampung, kamu nak juga tukar jadi KPG, tak boleh. Kita dah tetap KG titik itu adalah simbol kampung. Simbol-simbol ini telah pun ditetapkan. Jadi kamu kena hafal lah. Okey, seterusnya. Okey, untuk 4.2. Okey, cikgu akan sambung 4.2 ini dalam pembelajaran seterusnya. Jadi, jangan lupa bersama saya lagi dalam kelas seterusnya. Okey, untuk kita akan belajar 4.2 ciri pandang darat fizikal dan budaya berdasarkan simbol dalam peta tadi. Berdasarkan simbol tu kita tahu. Okey, kawasan tu macam mana? Sungai tu panjang ke? Sungai tu di peringkat hulu ke? Jadi kita tengok simbol kita dah boleh tahu, kita boleh dah agak dah tempat tu macam mana. Tapi kita tak nak belajar sekarang. Cukuplah sekadar hari ini kamu telah belajar. Okey, apa macam mana nak beza ciri fizikal dan juga ciri budaya. Seterusnya jenis-jenis simbol yang kita gunakan. Jadi lepas ni cikgu akan bagi latihan, kamu akan buat. So, jumpa lagi. Sila bagi respon. Okey. Untuk video kali ini, sila buat latihan. Kalau tak ada respon, tak ada orang tengok,
Macam orang gila lah cikgu hari ni. Okey, cakap seorang-seorang, tak ada orang buat apa. Okey, bye-bye.